pandai dah bercakap bab Islam. Nah, sekarang dah pandai cakap bab Islam, boleh buat majlis maulid, boleh buat majlis selawat, nah, panggil ustaz-ustaz, kemudian cerita bab Rasulullah SAW. Daripada mana mai perasaan tu? Kalau mereka tidak ditarbiah secara tidak langsung dalam parlimen oleh ustaz-ustaz dan tuan-tuan guru kita di dalam parti. Saya ingin mencelah sedikit berkenaan dengan keharusan ataupun strategiknya kita bergabung dengan non-Muslim ini. Dari sudut matematika, kira-kira pada kemerdekaan 1957, rakyat Malaysia yang Melayu Islamnya ataupun orang Islam adalah 80%. Dan hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara bahawa nisbah orang Islam dengan bukan Islam di Malaysia adalah 40%. Maknanya orang Islam sekitar 60%, yang non-Muslim 40%. Betul Ustaz? Okey. Dan tak mustahil satu masa 10 tahun ke 20 tahun lagi akan bertukar menjadi terbalik, non-Muslim 60%, Muslim 40%. Maka kalau Isma seorang diri pun bertanding, sama sekali tidak akan menang. Mana? Jadi di sini nak menunjukkan bagi saya lah, ada kewajaran kita bergabung memandangkan kuantiti non-Muslim sudah begitu ramai, lebih daripada 1/3 di Malaysia. Ianya adalah satu strategi. Yang kedua saya nak menyebutkan, kalau dari sudut aulawiyat lah, sebab tajuk hari ini kita pilih siapa. UMNO, okeylah kita kata Islam lah, walaupun Islam Hadari, kita kata Islam. Selesai. Dia bergabung dengan MIC dan MCA, India dan China yang menolak Islam. Manakala PR pula, saya bukan menjawab kopah nanti macam wakil penyokong kelapah, bukan cuma fakta yang cakap. Fakta. Jadi kita tengok bagi PR pula dia bergabung dengan parti DAP yang tidak secara terang-terang tolak Islam. Maknanya kalau dari sudut aulawiyat, bagi saya mudarat yang kecil dengan mudarat yang lebih besar di antara UMNO dan PR, kita perlu memilih PR. Yang ketiga, perlu dipahami, moderator, bukan PAS terikat dengan DAP. Tidak. Bukan PAS terikat dengan DAP, tetapi PAS terikat dengan Perjanjian Pakatan Rakyat, yang mana PAS, DAP dan juga Pakatan Rakyat dan juga PKR sama-sama mengikut janji Perjanjian Pakatan Rakyat. Jadi persoalan sini bukan saya janji dengan awak, kita janji sama-sama. Bahagialah. Wallah. Saya nak komentar sikit lah mengenai kemungkinan umat Islam ini akan berkurangan. Taban, yakni kullu hadza mungkinah, setiap perkara itu mungkin. Tetapi kalau kita tengok statistik di Malaysia, pada tahun 1957 orang Cina adalah 45%. Dan pada tahun 2010 statistik terakhir adalah orang Cina seramai 22% dan India 9% sahaja. So kalau kita nak tengok sebenarnya pertambahan masyarakat Muslim, dia berganda kali ganda lagi berbanding pertambahan ataupun fertility rate ataupun bahasa Melayunya pertumbuhan lah ya. Pertumbuhan itu dia lebih sikit lagi berbanding daripada orang Islam, sebab orang Islam ni dia ada galakan untuk berkahwin dan beranak ramai dan sebagainya. So maknanya Ana sendiri Ana cuba nak menolak satu bentuk kemungkinan itu berlaku sangat susah. Sangat susah sebab apa? Sebab dia kalau kita statistik ia tak valid lah, sebab dia sebenarnya umat Islam makin bertambah di Malaysia. Cuma isu je kat sini adalah kita tengok oleh kerana itulah sebenarnya ada beberapa organisasi kafir ataupun non-Muslim dia cuba nak isti'ab ni menguasai ataupun bersama-sama menyibuk dekat organisasi Islam untuk sama-sama memerintah negara. Sebab dia tahu dia makin sikit. Orang kafir dari sudut pertumbuhan dia makin sikit. Dari sudut dia beranak lah. Tapi kalau dia nak convert orang masuk Kristian tu, itu lain cerita lah. Sebab itu ada beberapa kita nampak percubaan-percubaan untuk dia sebenarnya cuba nak memperdayakan kita. Dia cuba nak menampakkan seolah-olah mereka ini mahukan Islam, mereka ini rapat dengan Islam. Tapi hakikatnya kalau kita tengok, anak-anak nak sebut sikit kat Ustaz Nazrul, pada 21 Mac pada tahun 2012, Jason Ong, PKR Bukit Bendera, beliau pernah menyebut dekat dalam akhbar The Star. Dia kata PKR dan DAP yang saya terjemahkan
PKR dan DAP perlu kuatkan lagi ikatan antara PKR dan DAP supaya apa? Supaya boleh memaksa PAS untuk tak buat negara Islam. Dan benda itu saya tak nampak mana-mana reply daripada PAS ni. So sebenarnya saya nak kata, kalau dari sudut hukum tahaluf siasi, kita bincang dari sudut kumpulan dengan kumpulan, bukan dari sudut peribadi. Sebab itu bila ulama membincangkan mengenai tahaluf siasi, dia ada sebut boleh tapi syarat cukup ketat. Dalil yang cukup kuat adalah daripada Ustaz, cakap kuat sikit sebab belakang tak dengar. okey, minta maaf. Sebab suara anda slow sikit, tak kerti sangat. Okey. Dalil tahaluf siasi ulama dia meletakkan antara yang bolehnya sebab ada hilful fudul kat dalam rumah Abdullah bin Jad'an ketika Nabi SAW sebelum diutuskan menjadi Rasul. Dan Nabi kata, kalaulah aku dipanggil pada ketika selepas menjadi Nabi, aku akan menjawab ataupun aku akan menyahut seruan tersebut. Lepas itu ulama' dibahas-bahas dengan hadis inna la nasta'inu bi musyrikin ala musyrik, hadis sahih yang merupakan satu pendalilan yang mengatakan tidak boleh tahaluf siasi dan sebagainya. Akhirnya ulama' pergi boleh dengan syarat yang cukup ketat. Dan dua sahaja, saya nak sebut dua je syarat yang cukup ketat ini. Adakah ada dalam tahaluf siasi PAS? Yang pertama, organisasi kafir itu siqah. Dan yang kedua, organisasi kafir itu tidak dominan. Sekiranya dua benda ni ada, dan ada yang ketiga, ada yang keempat juga, tapi saya sebut dua ni je. Adakah benda itu berlaku dekat dalam tahaluf siasi PAS? Kalau kita tengok dekat dalam Harakat Dili sendiri mengatakan bahawa PAS, Parti Islam Malaysia, tidak dominan di dalam pakatan. Dan yang kedua, kita nampak DAP sendiri beberapa kali mengeluarkan kenyataan bahawa there will be no more Islamic State. Maknanya seolah-olah, walaupun itu selepas 2008, selepas ucapan dasar Haji Hadi mengenai negara berkebajikan. So selepas itu mereka sama-sama melihatkan seolah-olah negara berkebajikan ini bukanlah negara Islam yang mereka takut sebelum ini. So sebab itu kalau boleh saya nak tanya Ustaz Nazrul, adakah sama di sisi ru'yah DAP, negara Islam dan negara berkebajikan yang PAS bawa sekarang? Yang tu kena tanya DAP ya. Saya ni wakil PAS, bukan wakil DAP. Jadi mati Allah Ta'ala sekalian. Yang pertama, saya ingin sentuh. Ini saya kata prejudis kita terhadap golongan bukan Islam. Kita dah meletakkan dalam hati kita bahawa mereka ini adalah orang yang 100% tidak boleh dipercayai. Memang kalau kata diletakkan dalam syarat yang disebut oleh para alim ulama tadi, yang disebut oleh Ustaz Syamil tadi, berkenaan dengan kena siqah, kena dominan dalam perkara tersebut. Kalau kita nak tengok balik, itu syarat yang diletakkan tadi ini bukanlah syarat yang disepakati oleh semua para alim ulama. Syarat ni bukan syarat ittifaq. Dan perkara ni boleh berlaku dengan ijtihad melihat kepada maslahah pada tempat tersebut. Tolong buat main seorang yang kata syarat ini mesti dipenuhi dan wajib, dan kalau ni melanggar ijma'. Tolong main satu. Kalau tidak boleh main, maka ini masih lagi dalam itar ijtihad. Masih lagi dalam ruang lingkup ijtihad para alim ulama, khususnya dalam bidang politik. Jadi bila masih dalam ruang lingkup ijtihad, kullu yusib wa yukhti. Semua boleh betul, mungkin salah. Cuma yang sekarang ni yang PAS ambil dengan cara yang paling hampir, yang paling kuat nak melawan dengan UMNO Barisan Nasional, kerana ni yang paling beri musibah kepada negara Malaysia kita adalah yang Cina-nya DAP. Itu ya. Maka sebab tu dibuat dengan DAP, tak ada parti lain. Kenapa dengan MCA? MCA memang dah jelas-jelas memang kawan dengan UMNO. MIC lagi lah, lama dah berjasa, Allah Alam. Tapi kalau kata Allah Sayyidina Muhammad, DAP setakat ni nampak parti yang bukan Islam yang ingin, dan mereka ini kita yang pertama, saya nak tanya balik lah sebelum saya jawab ni. Dia tanya, akan tanya balik. Si tanya saya tak tanya balik. Ustaz, nanti dulu tanya saat ni kita. Oh tak. Nak tanya sekarang, nak tanya lah ya. Sebab dia tak kira jadi basi. Lupa. Apa? Takut basi tanya terus. Kita gabung ni terus. Hari kita tukar dulu lah. Tengok sebab moderator tanya menanya, kita gabungkan yang dua dengan yang ketiga. Musim yang kedua, musim yang ketiga kita gabungkan untuk tanya bertanya. Okey? Jadi kita dengarkan Ustaz Nazir tanya. Saya nak tanya balik lah. Bila mana Ustaz Syamil sebut tadi, kita tidak boleh percaya kepada mereka ni nanti daripada agenda tertentu dan sebagainya. Dalam mereka duk rapat dengan Islam.
Yang ni saya kira adalah salah satu daripada bentuk minta maaf lah. Dari segi perkataan tersebut nampak seolah-olah kita ni macam nak perang dengan mereka ni, macam nak angkat pedang ni. Dan perkara yang sama yang berlaku kepada Sayyidina Khalid Al-Walid bila mana membunuh seorang kafir yang mana dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi marah kepada dia. Nabi marah kepada dia, Nabi kata kepada dia, kamu dah belah dada dia, tengok betul-betul kata dia ni hipokrit, ataupun dia ni memang dekat sungguh nak masuk Islam, ataupun dia nak lari daripada dibunuh dan sebagainya. Baik, saya nak tanya. Yang pertama, kita kan Parti Islam se-Malaysia PAS dan juga bergabung ataupun bertahaluf dengan DAP adalah kerana mereka kini kita anggap sebagai orang muwatin, penduduk di tanah Melayu, dan kemudian mendapat IC, dan kemudian mereka ni adalah rakyat di tanah Malaysia yang patut mendapat hak mereka sebagai rakyat. Jadi sekarang saya nak tanya, bila mana Ustaz Syamil kata macam tu, seolah-olah kata macam kita nak nafikan hak golongan DAP ni sebagai rakyat. Maksud mereka ni tak boleh buat apa di tanah Melayu ni. Kalau kita nak guna balik pandangan ulama-ulama yang lama-lama yang menggunakan pandangan seolah-olah orang kafir tidak boleh langsung digunakan untuk sebagai wazir dan sebagainya dan menganggap mereka ni sebagai orang yang bawahan. Ini menggunakan pandangan ulama yang ratusan tahun yang lepas, seolah-olah tidak berpijak kepada bumi yang nyata bahawa orang-orang DAP, MCA, MIC pun adalah rakyat Malaysia dan mereka ini berhak untuk mendapat hak mereka di tanah Melayu. Saya tanya tu dah, adakah kita nafikan hak mereka dan sebagainya? Boleh saya jawab? Jawab tanpa bertanya. Contoh, insyaAllah. Yang pertama, saya nak sebut, anak nak sebut, kami melihat orang kafir, non-Muslim sebagai manusia, tetapi maknanya manusia yang ada peluang hidayah. Dan kami mentadbikkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Hadhihi al-ayah wadihah. Perkara ini jelas. Maknanya sekiranya orang kafir Muslim, orang kafir itu tidak ada masalah dengan kita, maka al-aslu al-muamalah bil husna, muamalah dengan al-husna. Tetapi sekiranya ada kelompok mereka bergabung dalam satu kumpulan dan mahu menegakkan negara sekular, berpegang dengan pemikiran sosial demokrasi, berdaftar dengan pertumbuhan sosialis internasional, adakah mereka itu tidak ada apa-apa nilai di sisi pandangan Islam sebagai satu parti yang nak memerintah Malaysia? Sebab itu bila sebut Ar-Razi bila mensyarahkan ayat tersebut, rapat kamai, Ar-Razi bila mensyarahkan ayat la yanhakumullah, dia kata la yanhakum an mabarrati haula, maknanya Allah tidak melarang kamu untuk buat baik dengan mereka, tetapi tapi bukanlah at-tawalli, bukannya merantik mereka menjadi pemimpin atau menjadi teman rapat. Sebab orang kafir al-aslu dia tak boleh jadi pemimpin dekat atas orang Islam dengan dalil yang cukup banyak kat dalam Quran. Non-Muslim walaupun baik, dia tidak boleh menjadi pemimpin kita. Kerana apa? Kerana kita ada risalah, kita ada syariah yang nak buat, kita ada hudud yang nak tegakkan, kita ada jihad. So takkanlah jihad, syariat, undang-undang Islam, muamalat itu boleh dilaksanakan oleh pemerintah yang bukan Muslim. Ini adalah fardu muhal, ini adalah perkara yang muhal, mustahil untuk kita nak buat. Sebab itu kita terang-terang mengatakan bila adanya seruan-seruan yang menyebut, maksud Ustaz dari segi pimpinan atau wali itu adakah peringkat DUN saja, parlimen saja, ataupun wakil terus jadi Perdana Menteri, bagaimana? Maksudnya apa? Yang wali daripada pandangan, kalau kita tengok, kita syarah sikit maknanya ilmiah, ulul amri yang disebut oleh ulama, ada yang kata ulul amri itu adalah al-umara, ada juga yang mengatakan al-ulama, dan yang tepatnya dua-dua. Tetapi Abdul Qadir Audah, Syahid Abdul Qadir Audah dekat dalam dia punya tulisan al-siyasah ataupun al-Islam wa awda'una as-siyasiyah, boleh rujuk kitab Abdul Qadir Audah, Syahid Abdul Qadir Audah yang matikan gantung. Dia kata akhirnya kita tengok kat situ, sebenarnya yang memainkan peranan ulil amri ini sesiapa sahaja yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kuasa paksaan nak memaksa dasar mereka ni, ataupun mempunyai suara untuk nak melaksanakan dasar-dasar di negara Islam. Boleh kita lihat macam tu. Yang maknanya siapa-siapa yang berada dalam markas taujih masyarakat ataupun memandu masyarakat, maka dia boleh disebut dalam lingkungan. Mana kita kira wakil tun juga wali, mana tidak boleh Islam, tidak boleh kafir.
Wakil Dun. Wakil Dun. Sekiranya orang Muslim yang ramai kat situ, maka kalau kita tengok sepatutnya selayaknya Muslim lah yang dilantik. Sebab itu saya nak katakan, apa yang saya sebut sini adalah al-asl. Al-asl ni hukum asal. Tetapi sekiranya kita berhadapan dengan zuruf-zuruf tertentu, maka di sana ada istisnaan. Istisnaan ini pengecualian. Betul Ustaz Nazrul kalau saya tersilap. Ada istisnaan perkara-perkara yang terkecuali. Kenapa? Kenapa dia terkecuali kan? Sebab nak meraihkan maqasid, nak meraihkan tujuan, supaya kalau kita rigid dengan al-asl, maka kita tidak dapat mencapai maqasid ataupun tujuan hukum tersebut. Sebab itu sekiranya di dalam negara, kalau kita ikut pengamalan demokrasi sekarang ni, kita tak boleh nak buat macam tu. Sebab itu ISMA hanya mencadangkan dekat dalam kawasan parlimen yang majoriti bangsa itu adalah orang Islam, maka kita letak calon Islam. Sekiranya yang ada sebelum ini adalah calon bukan Islam, kita letak calon itu kerana apa? Kerana itu cuba mentahqiqkan maqasid dekat dalam wilayah ataupun dalam siasat syariah, iaitu suara Islam, kedengaran Islamlah yang mewakili majoriti umat Islam, bukanlah orang non-Muslim yang mewakili orang Islam. Jadi saya jawab sikit. Sikit. 2 minit. Ada tanya Ustaz Adi, hak sangat ni. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Syamil sebut tadi berkaitan dengan ayat Allah Ta'ala dalam surah Mumtahanah tadi, dan dikeluarkan kalam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Ayat itu adalah khusus kepada Mabarrah, la tawalli. Baik, kenapa kita hanya melihat? Kerana kita benda ni benda khilaf. Benda ni benda khilaf. Ar-Razi menyebut dengan pandangan tersebut. Kenapa kita tidak tengok dengan pandangan Al-Qasimi, yang juga membenarkan berkenaan dengan tauliyah kepada orang-orang yang bukan Islam. Al-Mawardi, walaupun ditolak oleh Al-Imam Ibnu Al-Juwaini radhiyallahu an, dan mengatakan pandangan ini tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang yang alim, ala-kula masih lagi dalam benda khilaf. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyebut di dalam kitab dia, in kana al-kafiru husn ar-ra'i fil muslimin wa da'at al-hajatu ila al-isti'anati asta'inu bih wa illa fayukrih atau fayakrah. Apa dia sebut? Fayukrah. Baik, kalau kata orang kafir ini baik pandangan dia terhadap muslimin, dan kita berhajat untuk kita minta pertolongan dengan mereka, maka minta pertolongan, tak ada masalah apa. Dan kalau tidak ada hajat, maka ketika sebutlah baru jadi makruh untuk kita berhubungan dengan mereka. Hadirin, kalau tengok balik yang dikeluarkan oleh golongan DAP apa semua ni, Ustaz kata tadi DAP ni dia ada gabungan dengan sosialis apa semua sekali tu. Kalau nak kira, tak usah kira lah semua orang kafir. Mereka ni kafir. Itu yang penting. Bukan ada gabungan dengan mana-mana. Yang penting kafir tu. Sebut kafir pun dah cukup dah. Tak ada cerita ada sosialis lah apa semua tu. Dia kafir. Itu. Yang pertama. Boleh tak? Yang kedua, pandangan peribadi dalam DAP jangan diambil itu sebagai pandangan keseluruhan. Kesalahan kita, adakah seluruh ahli DAP bergabung mengatakan kami tidak akan benarkan perkara tersebut? Dia cuma pandangan dia. Pandangan peribadi tidak membawa kepada pandangan mereka keseluruhannya. Jadi kalau kita menghukum secara umum kepada seluruh golongan muslim bukan muslim Islam di tanah Malaysia kita, seolah mereka ni semua prejudis terhadap hukum Islam. Kalau begitu, kita dah menafikan wakil yang ada sekarang ni, yang mana mereka dah hampir dengan Islam, menyokong perjuangan Islam. Menafikan wakil ini orang gila. Jadi mati Allah Ta'ala sekalian. Jadi perkataan Imam Syafi'i jelas dia maksud dia, kalau kata dia ada pandangan yang baik dan orang tersebut kita gabungkan dalam dia bentuk kumpulan, tidak melihat pada individu. Dia kata individu, tengok kumpulan tersebut, kebanyakan mereka masih lagi boleh ikut dengan apa yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia. Kebanyakan mereka. Jadi kalau gitu, maka kita husnuzan. Baik, ada orang akan kata tak boleh husnuzan dengan orang bukan Islam. Kalau tak boleh husnuzan, kalau gitu Nabi tidak akan rahan dir'un Nabi SAW kepada golongan Yahudi yang pada akhir Nabi tidak akan, kalau tidak ada husnuzan, kata mungkin lepas ni kalau aku bagi dia akan bagi balik dir'un. Kalau gitu tidak boleh berhutang dengan golongan bukan Islam, kerana nanti suuzon kita dengan dia tak akan bayar oleh hutang kita nanti. Jadi nak kira cukup betul. Jadi seterusnya kita tengok Ustaz Adi, lihat Ustaz Adi.
Banyak ulama lagi nama nak sebut dia, tapi banyak lagi. Tapi Ustaz Syamil pun tadi nak mencelah tapi Anas Adam. Tunggu lepas ni. Biar Ustaz Adi masuk dulu dalam gelanggang. Duduk dalam gelanggang tak boleh. Nanti dia pun ingat, dia tak masuk gelanggang. Dia masukkan di dalam gelanggang. Ini Ustaz Adi selaku wakil mahasiswa. Apakah Ustaz lihat kehadiran berjasa dalam arena politik Malaysia pada hari ini adalah satu impak positif ataupun negatif, yang mana berjasa ini menekankan datangnya di dalam arena politik menekankan bahawa undian Muslim, undilah Muslim berwibawa, menekankan calon Muslim berbanding non-Muslim. Jadi apakah pandangan Ustaz yang sebelum ini kalau UMNO dengan keturunan Melayunya dan ISMA juga sebelum ini dengan keturunan Melayunya, bila masuk politik berubah kepada calon Muslim berwibawa. Jadi saya serah kepada Ustaz Hadi untuk sedikit menyelesaikan. Terima kasih pada moderator. Dia tak masuk gelanggang ni tak semestinya dia takut. Cuma dia tengok siapa kalah dulu. Jadi sebelum saya jawab soalan nombor 2 tu, saya jawab dulu soalan nombor 1. Saya nak respon sikit tadilah. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Syamil lah, maknanya berkenaan dengan hak bahagian nakli-nakli tu saya tak berapa mahir. Saya kira matematik, pasal ni kitab saya bawa iPad. Jadi bila mana pertembungan di antara dua non-Muslim, maka ISMA masuk untuk tarik orang-orang Muslim lain tu. Cuma kita, bagi saya, dalam masalah nak mengubah sesuatu pentadbiran yang ada, tak boleh diubah dengan nilai calon seorang diri ataupun jumlah calon 7 orang. Mesti 2/3 yang mentadbir kerajaan. Maknanya kalau ISMA menang 7 orang, ISMA tak boleh nak turunkan harga air, ISMA tak boleh nak hazafkan AUKU, ISMA tak boleh nak percumakan PTPTN, tak boleh. Jadi bagi saya masuk tu seolah-olah saya nampak kalau hujah tak adil lah. Maknanya saya nampak seolah kacau daun lah. Itu pandangan saya, minta maaf. Yang kedua juga saya nak betul yang Ustaz sebut tadi, maknanya tak akan berlaku maknanya nisbah orang Cina 60%, orang Islam 40% tak akan berlaku. Saya juga maksud saya bukan berubah dari sudut bangsa itu. Berubah tu memang tak berubah lah. Dan orang Cina pun lahir 10 orang juga sekali beranak, Melayu pun 10 orang juga sekali beranak. Kita ramai. Tetapi berubahnya orang Islam ataupun nilai kualiti orang Islam itu, boleh faham tak? Jadi orang jahil makin jadi ramai walaupun Islam, menyebabkan mereka mudah pilih parti-parti yang sekular ataupun yang tolak Islam, sebagaimana UMNO yang ada pada hari ini. Okey, berkait dengan jasa, kalau lebih kurang boleh bercakap apa? Boleh tanya terus. Maknanya Ustaz mengatakan orang Muslim yang jahil itu lebih teruk daripada orang kafir yang Ustaz nak tarik masuk Islam. Okey. Boleh anda tanya dalil atau mizan yang Ustaz guna? Ulang sekali lagi. Adakah di sisi Ustaz di sisi PAS di sisi wakil mahasiswa, orang Muslim yang jahil itu lebih teruk daripada orang kafir yang Ustaz nak tarik itu? Tidak. Jawab mudah, tidak. Sebab gaya Ustaz sebut tadi macam tu. Tidak, cuma saya nak kata di sini, yang nak mengubah kepada sesuatu kawasan ataupun sesuatu negeri bukan individu itu sekalipun dia beriman pada Allah. Tetapi adalah perlu pegang satu tampuk kerajaan. Sebab itu kita dalam politik, kita gila-gila buat kerja dalam politik. Bukan gila politik walaupun 2 orang nak jadi wakil rakyat. Bagi saya lah, perlu ada suatu kemampuan untuk pegang kerajaan. Sebab itu PAS tak mampu seorang diri, maka dia bergabung dengan PKR, bergabung dengan DAP. Terus sebab itu sebenarnya laisa mahalan niza' lah yang Ustaz sebut tadi. Kami daripada awal lagi kami masuk politik dengan 7 orang, bukan nak perintah Malaysia. Ismaul Parlimen ada 222 orang, Ismail tak calon 7 orang. So maknanya kat situ kita tengok sebenarnya tujuan bukanlah untuk nak memerintah Malaysia. Sebab tu kami mengatakan kami nak sampaikan suara kami. baik, saya nak tanya lah, macam mana Abdullah Zaid boleh minta untuk jadi Perdana Menteri? Pertama sekali saya nak sebut itu bukan kata-kata Ustaz Abdullah Zaid. So tersilap sebutlah. Itu adalah kata-kata Tuan Haji Aminuddin Yahya. Okey, Timbalan Presiden ISMA. Beliau menyebut apabila ditanyakan, habis tu sekiranya berlaku 100 katalah
PR 110, BN 110, 2 ISMA katalah daripada 7 menang 2, apa-apalah. So ISMA akan berpihak kepada siapa? Tuan Haji Amiruddin menyebut kalau macam tu, dua-dua tak boleh nak menang, dua-dua nak tarik masuk pakatan masing-masing, kita akan desak untuk kami jadi Perdana Menteri. Itu je. Dia maknanya dia bukanlah satu seruan ataupun nak sampai ke situ, tapi secara logiknya macam tu, sebab kita yang menentukan kedudukan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz hadis sebenarnya tak sambung, tak habis lagi. Nafas setakat nafas saja ni. Habiskan nafas. Kita orang nak bercakap, kita bagi. Okey. Maknanya betul lah tu yang Ustaz Syamil sebut. Maknanya di luar kita tak nak Perdana Menteri, tapi dalam hati kecil tu ada lah kan. Itulah lebih kurang. Maknanya betul-betul. Dari yang dirahmati Allah, berkaitan dengan persoalan ketuanan Melayu berjasa, ISMA pun bawa Melayu, UMNO pun bawa Melayu, PAH pun kata nak bertahan Melayu. Sebenarnya sejarah membuktikan bahawa perjuangan yang memperjuangkan bangsa ini semuanya menektahkan kemudaratan ataupun kemusnahan pada sesuatu bangsa. Kita tengok apa yang terjadi di Jerman bila mana Hitler membawakan super race ataupun kita katakan sebagai mempertahankan bangsa, yang mana dia bawa kepada ketuanan bangsa Aryan, yang akhirnya kemuncaknya adalah kematian 6 juta Yahudi di Jerman dan juga Eropah. Begitu juga berlaku kepada apartheid di Afrika Selatan yang menyebabkan penindahan dari sudut sosioekonomi, pendidikan, kewangan dan sebagainya kepada orang-orang kulit hitam. Sebab apa? Sebab mereka mengemukakan kaum ataupun maknanya mereka memuliakan bangsa orang kulit putih. Itu juga yang terjadi kepada National Front ataupun Barisan Nasional di United Kingdom. Hatta mereka ini tidak boleh terlibat dalam keanggotaan keselamatan. Sebab apa? Sebab mereka memperjuangkan bangsa. Sedangkan United Kingdom adalah orang yang berkulit putih. Tetapi rakyat dia sendiri tidak menginginkan parti yang memperjuangkan bangsa. Sebab apa? Sebab membawa kepada keruntuhan tamadun bangsa itu sendiri. Jadi maknanya memperjuangkan bangsa yang kita katakan Melayu ke, hidup Melayu ke, tibai ke, apa ke, mana itu semua adalah perkara yang tidak sepatutnya. Yang kedua, kita melihat bahawa di dalam situasi di Malaysia bahawa orang Melayu adalah sinonim dengan Islam. Tak dinafikan bahawa sinonim bila sebut Melayu, Islam. Walaupun fakta menunjukkan daripada tahun 2001 sehingga tahun 2005 9,700 lebih yang mohon untuk tukar agama, tetapi dibenarkan hanya 100 orang. Jadi nak menunjukkan Melayu sinonim dengan Islam. Jadi sekiranya Malaysia, sesuatu kerajaan ataupun sesuatu parti membawa agenda perkauman bangsa Melayu, maka kita seolah-olah mengenepikan dan mendiskriminasikan bangsa yang lain. Bagaimana dengan dakwah kita nak menarik kepada non-Muslim? Dan ini adalah suatu perkara yang boleh bawa kepada perpecahan sebagaimana terjadi pada 13 Mei yang menyebabkan pertumpahan darah yang cukup ramai. Dan yang ketiga, saya melihat kalau kita moderator kata PAS juga nak pertahankan bangsa Melayu. PAS bukan perjuangkan bangsa Melayu, tetapi PAS tidak akan mempergadaikan hak istimewa orang Melayu yang ada dalam perlembagaan, termasuk artikel 153 dalam perlembagaan yang bercerita tentang keistimewaan orang Melayu. Sebab apa? Sebab kita perlu terima dominan di Malaysia. Kita diasaskan, negara kita asalnya dulu oleh raja-raja dan juga sultan, orang Melayu pegang, maka diberikan kepada rakyat dengan bentuk kerajaan yang memerlukan pilihan raya hari ini dan sebagainya. Jadi di sini PAS tidak memperjuangkan bangsa, cuma dia tidak akan menggadaikan bangsa Melayu. Jadi beza antara memperjuang dengan mempertahan. Perjuang ni kita keluar daripada negara kita, serang orang, berjuang. Tapi kalau kita bertahan, kalau ada orang serang kita, maka kita bertahan. Jadi itu ada beza di antara PAS dan juga saya rasa kalau ISMA guna Melayu sepakat ataupun nak bawa bentuk perkauman, kalaulah maknanya ataupun Ibrahim Ali nak bawa bangsa Melayu, saya rasa perkara itu adalah berbeza. PAS dengan UMNO cukup berbeza, kerana PAS nak jaga tidak akan mempergadaikan bangsa Melayu dan juga Islam. Tetapi UMNO kita boleh tengok jelas tanah rizak di Pulau Pinang, apa yang diberikan tanah rizak di Pulau Pinang, kita tengok
Buktinya harga tanah yang anda sebutkan tadi. Yang kedua dari sudut majlis parlimen, dalam kerusi pada PRU 11 ada 128 ahli parlimen Melayu. Tetapi bila PRU ke-12 dengan pertambahan 80 kerusi oleh PKR bertambah menjadi 130 kerusi. Bermakna orang Melayu, maknanya PKR ataupun Pakatan Rakyat lebih mempertahankan orang Melayu berbanding UMNO. Dan kita tengok apa yang terjadi dalam pilihan raya di Kota Raja. Dr. Kamariah menyalahkan Wagner Serat. Bila orang Melayu PR menang, Pakatan Rakyat menang, siapa yang kalah? Non-Muslim yang kalah, Melayu yang menang. Di kawasan Hulu Selangor, Zainal Abidin mengalahkan Panivalan. Siapa yang salah? Yang menangnya Melayu, yang kalahnya India. Di Kuantan, siapa lah Kuantan? Fuziah Saleh mengalahkan Afukio, gitu kan lebih kurang apa? Lebih kuranglah Afukio, tak silap nama dia. Maknanya yang menang tadi Melayu, yang kalah tadi adalah non-Muslim. Menunjukkan kemenangan Pakatan Rakyat pada pandangan saya tidak sama sekali menggadaikan ataupun mengurangkan bilangan Melayu di negara kita. Wallahu. Okey, jadi anda nak tanya kepada Ustaz Syamil, terlihat Isma berjasa datang dengan undilah calon Muslim berwibawa. Jadi kita tertanya-tanya, apakah maksud wibawa di situ? Apakah yang dimaksudkan wibawa? Adakah tidak termasuk wibawa itu korupsi? Adakah hanya Melayu Islam dikira wibawa berbanding yang bukan Islam? Dari segi pemerintahan, dari segi kuah, kemahiran ekonomi, kemahiran politiknya di mana? Apakah maksud sebenarnya Muslim berwibawa? Sebab kita lihat bagaimana Isma tarik diri di Wangsa Maju, sebab UMNO bertanding di situ. Jadi apakah tarif wibawa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai yang respon mengenai Wangsa Maju tadi, kita dah janji awal-awal kita letak calon di mana tiada Muslim bertanding di situ. Dan yang kedua, bila berlaku ada Muslim bertanding Wangsa Maju walaupun UMNO, kita tak nak pecahkan undi Melayu, so kita tarik diri. Termasuk juga di urun, kita tarik diri. Mengenai kita punya slogan, undilah calon Muslim berwibawa. Anda nak tanya kepada penyokong PAS di sini, adakah calon-calon PAS itu Muslim yang berwibawa? Betul ke tidak? So kalau slogan itu diguna pakai oleh semua orang Islam di Malaysia, siapa yang paling untung kat sini? Tak faham. Kalaulah slogan undilah calon Muslim berwibawa dipromosi di Malaysia, siapakah yang paling untung di pilihan raya 13 kali ini? Isma tak akan lawan PAS, UMNO akan lawan PAS. Maklumun minad-din bid-darurah, siapa yang lebih berwibawa di antara UMNO dan PAS? Jadi sebenarnya apakah kita nak tahu apa yang wibawa tu. Sebab contoh, jika satu tempat bertanding antaranya UMNO dan PAS, jadi nanti ada yang pening. Yang mana yang wibawa? So saya sebut garis wibawa tu sendiri. kita ada sebut 5 ciri ya. Antaranya perpaduan, setia kepada bangsa, maknanya tidak menggadaikan bangsa Melayu, menolak ideologi liberal dan pluralisme dan sekularisme, dan juga ada beberapa ciri-ciri lain yang boleh kita rujuk baliklah. Maknanya kita ada sebut 5 ciri-ciri yang menunjukkan siapa Muslim yang berpegang dengan 5 ciri tersebut, kita kira mereka sebagai seorang yang berwibawa. Makna contoh, kalaulah di satu tempat itu bertanding satu calon Muslim tapi tidak berwibawa, maka adakah Isma akan masuk untuk menentang calon Muslim tidak berwibawa? Dari sudut tenaga, kita tak ada tenaga ke situ dan kita tak rasa ada keperluan pun untuk masuk. Sebab tu kita tak masuk. Dan kita beri laluan, biarlah orang Muslim yang menentukan siapa yang paling layak untuk memimpin. Tetapi sekiranya macam kita sebut tadi, kawasan itu majoriti bangsa adalah orang Islam, tetapi calon sebelum ini ataupun penyandang sebelum ini adalah bukan Islam, maka kita rasa selayaknya orang Islam lah yang memimpin masyarakat yang mempunyai majoriti orang Islam. Wallahu a'lam. Okey, kita pergi pada Ustaz Nazrul pula. Saya nak tanya soalan. Oh, nak tanya soalan? Tak, sini Ustaz. Anda tanya Ustaz? Betul Ustaz tanya soalan. Kita tanya dulu Ustaz. Kita lihat PAS dalam Pakatan Rakyat
kita kata PAS dan Pakatan Rakyat satu tim dalam dengan bagi PKR, DAP satu tim dalam Pakatan Rakyat. Tapi yang terbaru kita lihat PKR dan PAS bertanding 7 kursi tak silap, ke 8 kursi. Bertanding bersama, serentak, bertindak. Apakah itu melihat kita nampak bahawa PAS dan PKR sebenarnya kedua-duanya gila kuasa, ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ini peristiwa terbaru berlaku lah. Maksudnya berlaku pertembungan kursi-kursi tertentu di antara PKR dengan PAS. Jadi nanti Allah Ta'ala sekalian, dia dekat-dekat pilihan raya. Datuk Seri Najib Tun Razak pun umum lewat, walaupun dia sebut 2012 dah bubar. Dia umum lewat dalam keadaan percaturan kelompok yang ramai ni. Kalau berlaku kesilapan tu benda biasa. Dan benda ni masih lagi dalam perbincangan. Akan dibuat perbincangan selepas ini di antara parti Islam se-Malaysia dengan Pakatan dengan Parti Keadilan Rakyat. Jadi akan dibuat perbincangan berkaitan perkara tersebut. Jadi kita akan ikutlah dengan apa yang diputuskan oleh pihak pimpinan. Kerana mereka lebih mengerti terhadap perkara tersebut. Jadi kalau kata tersilap berlaku dia berlaku benda-benda begitu, benda tu biasa. Biasa kerana apa? Kerana ramai. Bila ramai calon dan sebagainya, maka berlakulah begitu. Mungkin berjasa tidak akan berlaku kerana sikit 7 orang. 7 orang tidak akan berlaku perkara tersebut. Boleh bincang pula. Cuma saya terfikir dalam otak saya. Itu jawapannya lah. Sebab jawapan lebih lanjut, saya bukan Presiden PAS. InsyaAllah. Yang kedua saya nak tanya lah, seperti yang Ustaz Syamil sebut sebentar tadi berkenaan dengan ciri-ciri Muslim berwibawa yang diletakkan oleh ISMA sebagai ruang lingkup untuk kita pilih sama ada ini Muslim berwibawa ataupun tidak. Saya tengok bila mana pihak ISMA menarik diri di Wangsa Maju, yang mana calon BN ada ketika sebut di situ. Dan di Kedah ada satu kursi yang mana ada calon bebas Melayu di situ, tapi ISMA tidak tarik diri di situ. Yang ini calon bebas, ISMA tidak tarik diri. Yang ini yang BN, ISMA tarik diri. Tarik diri kerana ni, adakah bermakna BN lebih berwibawa daripada ISMA? Dan juga tidak ada syarat-syarat liberalism, sekularism tu pada BN yang sedang dilakukan ni sekular. Itu tanya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kami mengatakan kami akan tarik calon kami, ataupun ISMA mengatakan dia akan tarik calon berjasa dan ahli ISMA kat situ sekiranya PAS dan UMNO masuk bertanding. Maknanya sekiranya ada pecah undi. Tetapi pada hari penamaan calon, siapa tahu siapa yang akan mengundi? Siapa tahu tiba-tiba orang datang. Bukannya di Kedah saja Ustaz, di Seremban, di Serdang, di Kajang, banyak calon-calon bebas yang entah mana-mana datang meletakkan calon Melayu kat situ. So kita tahulah siapa sebenarnya yang nak pecah undi, siapa yang sebenarnya betul-betul nak sampaikan suara. Kita umumkan awal-awal lagi kat mana tempat kita akan letak calon. Sebab apa? Sebab penyandang sebelum ini bukan Islam. Tetapi pada hari penamaan calon, tiba-tiba ada datang calon-calon bebas yang kita pun tak tahu apa agenda dia, kita pun tak tahu apa dia nak buat, apa risalah dia, apa yang dia nak sampaikan kat parlimen. So kita tak akan mempertaruhkan perkara tersebut dengan kita tarik suka-suka calon kita. Kita dah melaburkan dekat setiap parlimen paling kurang RM60,000 untuk kempen. Dan setiap loan paling kurang RM20 ke RM30,000. Sebab itu berlaku di Wangsa Maju, kita tarik, duit dah habis dah. Tapi kita tarik calon. Tak apa, saya nak tanya. Ya. Masalah bebas tu bebas lah. UMNO tu, BN tu. Kenapa tarik kat tu ya, tanya lah. Sekiranya PAS pun masuk bertanding, kita akan tarik calon juga, sama je. Masalah ni BN. Masalah dia BN bukan PAS. Kita bincang wakil lah ni. Sebab kita tak nak pecahkan undi Melayu. Tak, bukan undi Melayu lah, tidak berwibawa. Kita bincang berwibawa sekarang. Pada PAS. Jadi maksud Ustaz Nazrul bahawa calon UMNO memang tidak berwibawa. Sememangnya. Okey, Ustaz. Itu maksudnya. Pandangan ISMA bagaimana? Pandangan ISMA, kita tak nak menjadi orang 3 parti dekat dalam satu kawasan, 3 parti Melayu. So biarlah kalau ada UMNO kat situ, pandai-pandailah dia bergaduh dengan belah di
DAP ke PKR ke, kalau ada PAS kat situ, pandai-pandailah dia gaduh dengan siapa-siapa. Maknanya kita tak nak undi itu pecah. Kita tak nak undi Melayu pecah, itu asal kita masuk pun. Dan kita memang berjanji sekiranya ada calon Melayu datang, kita tarik ni. Sebab kita tak nak memecahkan undi. Tetapi kalau calon-calon bebas yang kita tak tahu apa tujuan dia dan sebagainya, itu kita kan, itu luar kawasan pertanding lah, ataupun luar pertandingan. Kita mempertimbangkan untuk tarik. Saya patutkan Ustaz. Tak maaf, saya dah langgar dah pasal peraturan ni. Tak maaf tu. Cuma saya yang berlaku masa sekarang ni, kalau kata Ustaz bahagian usul fiqh di Al-Azhar, sekarang ni bebas, mereka ni seolah-olah macam orang yang tidak diketahui sama ada mereka ni fasik ataupun tidak. Seolah gitulah. Saya tidak kata BN fasik, saya tidak kata gitu. Cuma BN, kalau kata yang dia tu pegang orang yang baik sekalipun, tapi dia bernaung di bawah parti yang tidak baik, yang memang jelas mereka ni memperjuangkan nasionalisme dan juga sekularisme secara jelas sejak zaman berzaman. Nah, walaupun tidak secara sepenuhnya sekular tu, sekular orang panggil Almaniyah juz'iyah, sebahagian daripada Almani. Baik, saya nak tanya lagi, yang tu tak pasti, yang ni pasti. Kenapa yang pasti kita pergi turun, yang tak pasti kita pergi sambung? Ustaz Syamil boleh jawab tanpa bertanya saya dah. Saya nak komen bab sekularisme, boleh? Okay. Sekularisme bagi saya ada dua jenis. Satu, sekularisme totok. Dia nak memperjuangkan sekularisme, menolak Islam daripada pemerintahan, dan memang tujuan dia nak menghancurkan Islam. Contoh Kamal Atatürk. Dan yang kedua, Almaniyah Jahlan. Dia terdidik kat sekolah British. Dia ataupun secara jahilnya dia terpegang dengan mazhab sekularisme. Dan yang kedua ini, dia martabat yang lebih rendah daripada yang pertama. So sebab itu, kalaulah kita nak sebut UMNO itu sekularisme totok, BN itu sekularisme totok, saya sendiri tak berani nak sebut macam tu. Sebab bagi saya dia bukan totok mutlak. Bagi saya fi syaibah min al-ilmaniyah fihi. Maknanya ada beberapa perkara-perkara, tapi saya tidak menghukum perkara tersebut. Kalau kita nak kata BN pun, dekat belah PR pun sama juga. Ada yang memang betul-betul totok kat situ dan memperjuangkan negara sekular, nak menegakkan negara sekular, iaitu DAP, dan juga memperjuangkan liberal demokrasi, iaitu PKR secara terang-terangan. Sebab itu saya nak kata, dari sudut usul fiqh ke dari sudut apa ke, kami letak prinsip macam tu. Kami tidak mahu memecahkan undi Melayu. Dan hatta orang UMNO pun ada sesetengahnya yang boleh pakai. Siapa tak setuju saya punya kata sebut tak boleh pakai? Ada sesetengahnya yang boleh pakai. Sebab itu kita nak kata, kita bukannya bila kita menilai satu perkara, ikhwah, akhwat, hadirin hadirat, kita kena jadi objektif. Kita kena maudui. Tak suka satu, jangan tolak semua. Kita khilaf kat dia setepat, benda-benda lain kita tak khilaf. Sebab itu saya berani datang malam ni mewakili ISMA Mesir, sebab saya bukan musuh PAS. ISMA bukan musuh PAS. Ustaz, saya nak tanya sepatah je. Ustaz, bagi. Saya nak habiskan. Ustaz Syamil habiskan dulu. Okey, boleh. Habiskan sikit nanti Ustaz. Ustaz jawab terus, tak apa, saya tanya. Maknanya kalau Ustaz menafikan UMNO tidak berwibawa pada 7 kawasan tadi, Ustaz tak kata dia tak berwibawa pada 7 calon yang ISMA hantar tu kan. Maknanya Ustaz tak kata tak ada UMNO 7 calon yang ISMA hantar itu tiada UMNO bertanding di situ. Okey, yang persoalan ni persoalan kepada Ustaz Nazrul tanya tadi, maknanya calon BN itu tidak berwibawa. Ustaz tak nafikan. Ustaz nafikan? Tidak kan? Ustaz tak kata maknanya tidak berwibawa calon BN. Jadi BN sendiri itu berwibawa ataupun tidak? BN secara keseluruhannya saya tak berani nak sebut secara mutlak. Sebab apa? Sebab kalam umum, kalam takmim itu kadang-kadang boleh disalahguna. Seperti mana yang berlaku Umar Al-Khattab satu hari ketika nak menyampaikan khutbah di musim haji. Beliau nak menyampaikan satu pesanan yang agak sensitif. Tetapi Ibnu Abbas atau salah seorang sahabat, yang tak ingat nama dia, dia kata, "Ya Umar, la taqul hakaza." Jangan buat waktu ni, tapi buat ketika kau balik Madinah nanti. Kerana apa? Kerana di Madinah orangnya berakal,
Madinah orangnya orang yang pandai sikit. Sebab apa, ketika berkumpul di musim haji, takut-takut kalam itu disalahguna. Dan benda itu telah berlaku ketika mana Osman Affan, ada seorang sahabat yang mengkritik Osman Affan di dalam khutbahnya, kritik beberapa tasarrufat sebagai qiyadah. Dia mengkritik walaupun perkara itu dijelaskan balik oleh An-Nawawi atau As-Suyuti, disebut dalam bukunya mengatakan betapa benarnya pandangan Osman, ijtihad Osman. Tetapi seorang sahabat itu mengatakan selepas Osman itu dibunuh, dia kata la u'inu ala damil khalifati abadan. Aku takkan menyokong ataupun aku takkan menolong untuk menumpahkan darah khalifah. Walaupun dia tak tumpahkan darah, tapi oleh kerana kata-kata dia diguna pakai oleh orang-orang yang tidak, orang-orang yang berkepentingan, akhirnya membawa kepada pembunuhan Osman di rumahnya. Sebab itu kalam takmim itu bahaya. Sebab boleh dieksploitasi dan boleh disalahguna. So saya lebih kepada, saya tak nak jawab part itu. Saya katakan berwibawa itu ada 5 ciri-ciri tersebut. Sekiranya ada maka pilihlah dia, sekiranya tiada maka ijtihadlah sebaiknya. Mala yudraku kulluhu la yutraku jullu. Apa-apa yang tidak dicapai sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Dan perkara-perkara yang mudah itu tidak boleh dihilangkan sekiranya perkara yang susah itu still ada. Allahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih. Jadi kita sambung sikit lagi sebelum serahkan kepada penonton untuk bertanya. Penonton nampak macam nak tanya dah. Sabar sikit. Moderator tak habis tanya lagi. Kita tanya tentang manifesto pula Ustaz Adi. Ni untuk Ustaz Adi. Sebagai wakil mahasiswa, Ustaz Adi melihat manifesto yang Pakatan Rakyat, manifesto dia banyak benda percuma. Ini percuma, tol nak tarik, PTPTN percuma. Kan, adakah mampu sebenarnya Pakatan Rakyat dengan semua percuma, ataupun ini adalah umpan, pancing untuk memancing undi semata-mata? Jadi macam mana Ustaz? Terima kasih. Manifesto Pakatan Rakyat antaranya maknanya kita dengar percuma. Dia UMNO tak pernah bagi percuma ke? BRIM tu tak percuma. Kita bukan bagi duit, maknanya PAS bagi saya bukan gunakan duit PAS. Menggunakan duit rakyat yang diberi oleh rakyat kepada kerajaan, memberikan balik secara percuma kepada rakyat. Itu secara ringkas. Saya ambil contohlah satu. Dalam masalah air, saya tak berapa ingat fakta satu persatu. Cuma saya nak cerita fakta ni, cuma tak berapa ingat. Okey, tak apalah dalam masalah air. Cuma nak mengatakan bahawa di situ ada penyelewengan. Kenapa UMNO tak boleh bagi percuma kepada rakyat? Sebenarnya kerana ada penyelewengan dari sudut pembahagian itu diberi kepada kroni. Itu menyebabkan bila mana sesuatu tender tidak dibuka secara terbuka, rakyat tidak boleh menikmatinya secara sama rata, dan banyak kroni yang dapat. Itu menyebabkan tak boleh nak bagi percuma. Kita tengoklah dengan kes cincinnya, dengan kes macam-macam lah kes yang kita tengok. Jadi kalau nak tanya secara ringkas, boleh ke tak boleh PR memberikan percuma, saya yakin PR boleh bagi secara percuma. Dan sekiranya tidak dimulakan, ada orang buat kesimpulan PAS ataupun PR belum cuba lagi memerintah, dah kata boleh bagi percuma. Iyalah, belum cuba lagi. Kalau dah bolehlah. Bagi dulu kepada PR, saya yakin insya-Allah boleh bagi percuma. Wallahu a'lam. Okey, kita tanya manifesto Ustaz Syamil, manifesto ISMA pula. Lihat manifesto ISMA si Imbang, dia ada 5 manifesto dia kan. Tu dia punya target nak jadi pengimbang. Ada lagi pendesak, pengimbang dan ana lupa dah apa dia. Apa dah. Tapi kalau aku lihat manifesto ISMA betul ringkas. Kita lihat Pakatan Rakyat dengan buku jingganya mempamerkan manifesto, dengan PTPTN dihapuskan, tol, Rafizi telah syarah dalam YouTube kan. Semua telah lihat bagaimana 4 bilion akan dilaporkan untuk tol. Tapi ISMA punya manifesto cukup ringkas. Bagaimanakah manifesto yang ringkas ini mampu untuk orang yakin bahawa ISMA mampu untuk kehadapan menjadi pemimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu saya sebut tadi, kita masuk, berapa kali saya sebut, kita masuk PRU ni bukannya nak terus memimpin Malaysia ataupun nak terus ni. Ya khudh waqt tawil. Sebab itu dan kita pun beriman dan yakin rakyat akan memilih kita sekiranya kita benar-benar
terbukti benar-benar berwibawa, benar-benar mampu di sisi mata masyarakat memimpin mereka. Bagaimana masyarakat dan, nak tahu? dan Isma belum sampai waktu tu. Belum lagi sampai. Isma tak sampai waktu tu. Kami mengaku kami sikit. Dan kami tak adalah sebesar PAS yang berjumlah 1,5 juta ataupun UMNO yang berjumlah 3 juta keahlian, kalau saya silap. Sebab tu maknanya kalaulah nak kata PAS ni tak payah takut sangatlah dengan Isma. Sebab kita ni beberapa ribu je. Dan apa yang kami buat itu lebih kepada pendesak, sebab suara yang penting suara kami sampai di parlimen. Itu je. Dan ahli parlimen yang menyetujui tuntutan tersebut akan bersama-sama dengan dasar itu, tak kisahlah daripada PR ataupun BN, untuk kita sama-sama dasar, dan dasar itu tidak ada kaitan untuk kepentingan Isma pun. Apa saya boleh sebut yang pertama, menuntut pelaksanaan Islam secara syumul. Dan itu telah disebut oleh Haji Hadi sendiri kat dalam sebelum ini. Kita nak tukar dalam perlembagaan daripada Islam sebagai agama persekutuan sebagai Islam sebagai ad-din. Keluar terus dekat surat khabar, esok atau lusanya Ustaz Abdullah Zaid menyokong Haji Hadi punya kata-kata Islam perlu ditukar dekat dalam perlembagaan sebagai ad-din, iaitu cara hidup. Sebab dengan itu satu klausa itu boleh mempengaruhi semua perlembagaan yang ada. Bila Islam itu sebagai ad-din, maka segala tuntutan-tuntutan dekat dalam perlembagaan ataupun di dalam parlimen semuanya mesti yattabi' klausa Islam sebagai ad-din. Mesti tidak boleh yukhalif Islam sebagai ad-din. Sebab itu kita sokong. Dan yang kedua, kita menolak kesamarataan mutlak. Kesamarataan mutlak ni hak orang Melayu tak ada langsung. Kita menolak perkara tersebut. Maknanya kita nak mengekalkan status quo, kontrak sosial yang telah berlaku sebelum kemerdekaan, yang merupakan syarat British kepada yang membuat merdeka sebelum ni. Kita tak nak hilangkan benda tu. Dan yang ketiga, kita menolak agenda-agenda asing dan juga Calvinis. Dan yang keempat, kita penghapusan salah guna, feedlot, lembu dan sebagainya. Baru tu ma'ruf bak. Dan yang kelima, kita nak kembalikan semula beberapa hak-hak yang telah, hak-hak orang Melayu, orang Islam yang telah tergadai. Seperti contohnya Tanah Rizal. Macam mana Dong Jiaozong dia mengemukakan tuntutan-tuntutan yang mencabar perlembagaan, nak meminta sekolah-sekolah Cina itu semakin banyak dibuat, sedangkan dah cukup banyak, nak lagi. Macam mana orang-orang Cina sebelum ni, saya bukan nak menanam perkauman, saya cerita realiti. Dasar pendidikan bernegara, maknanya kita nak satukan pendidikan vernakular, mereka tidak patuh atau mereka tidak ikut betul-betul. Yang mana mereka still mengekalkan sekolah jenis kebangsaan. Maknanya seolah-olah mereka tak nak blend pun menjadi rakyat Malaysia yang di bawah perlembagaan yang perlembagaan suruh, ataupun di bawah Malaysia sendiri. Sebab itu kita nampak sekiranya pengasingan itu berlaku, pengasingan di antara bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India sentiasa terasing masing-masing di satu masalah. Maknanya integrasi kaum tidak dapat berjalan dengan baik dan dia akan sering bermusuhan. Sebab itu bila kita sebut sekiranya mereka dibiarkan macam tu, mereka akan menuntut hak-hak mereka dan terus menerus menghakis beberapa. Maksud Ustaz kena gabungkan antara tiga-tiga kaum ni di dalam bagaimana? Pendidikan maksud anak. Maksud pendidikan. Maknanya pendidikan integrasi itu perlu diperkasakan dan perlu mengurangkan maknanya pengaruh-pengaruh sekolah jenis kebangsaan ni, sebab dia menjauhkan jurang di antara bangsa-bangsa yang ada. Allahu a'lam bissawab. So itulah manifesto. Kalau tengok 5 simple, tapi itulah perkara-perkara yang kami benar-benar nak perjuangkan di dalam parlimen sekiranya menang bismillah. Allahu a'lam. Okey, ada manifesto Isma simple supaya mudah kita ingat. Dan 5. Macam rukun Islam 5, rukun negara 5. Jadi itu dah dia manifesto. Cuma Pakatan Rakyat ada manifesto yang detail supaya yang tak faham boleh faham. Jadi detail boleh faham. Sebab ada yang bertanya kepada saya kenapa Isma punya manifesto ringkas, tapi Ustaz Syamil dah jawab. Seterusnya nak tanya boleh pas. Walaupun soalan ini Tuan Rojadi dah bagi jawapan. Kita lihat pas Ustaz Khairul sebelum ni pernah menyuarakan bahawa perlunya Perdana Menteri adalah Tuan Rojadi, kan? Dan kita lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terkalahkan ketumbukan yang ada pada Anwar, ketokohan, politik, strategik ekonomi. Jadi bagaimanakah pandangan Ustaz Nazrul sebagai selaku punya Kompas? Lihat mampukah PAS dominan sehingga kan
PM nanti mampu ataupun sedikitlah rakyat Malaysia yang bukan PAS mampu untuk menyerahkan kepada Tuan Guru Haji Hadi ataupun wakil daripada PAS. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Yang pertama, yang penting menang dulu. Lepas menang, baru kita bincang. Benar tak? Cuma saya, kalau kita duduk dalam satu organisasi, sudah tentulah kita akan sokong ayah kita untuk jadi. Bukan bermakna sokong tadi kita akan tidak reda dengan apa yang dipilih oleh Pakatan Rakyat selepas mana menang nanti, sama ada naik Anwar Ibrahim, Tuan Guru Haji Hadi Awang dan sebagainya, mana-mana yang dipilih oleh pucuk kepimpinan, maka kita akan reda dengan perkara tersebut. Yang penting menang dulu. Dia sebenarnya isu siapa nak kena lantik apa semua kali ni, kalau kita duk bincang sebelum daripada masuk kepada menang pilihan raya pasca yang ke-13 ni, maka itu sebenarnya kita dah larikan kita punya pandangan kita ke sisi yang lain. Masa sama kita tidak menganggap itu perkara yang penting. Sebab PAS bergerak dengan jalan yang satu, iaitu bersama dengan kepimpinan para ulama. Bersama dengan kepimpinan para ulama. Jadi bersama pimpinan ulama. Maka kita memilih untuk sokong dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang, tidak bermakna kita akan memberontak bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim naik sebagai pimpinan, sebagai ketua. Itu yang kita pegang. Yang penting menang dulu, itu ya. Okey, soalan yang terakhir sebelum kita bagi kepada penonton kepada Ustaz Hadi. Baru-baru ni kita lihat ROS membatalkan untuk menghalang DAP untuk menggunakan lambang roketnya. Selepas itu PAS memberi peluang kepada bagi peluang kepada DAP untuk menggunakan lambang PAS. Tapi alhamdulillah pada hari ini DAP Kedah, kerana ROS beri jaminan untuk DAP guna